والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita dikurniakan kesehatan yang baik, kebahagiaan mutlak dunia dan akhirat insya-Allah. Ini kita baca sedikit hadis, mudah-mudahan beri manfaat pada kita semua. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan tulhiquhu min abin aw ummin aw akhin aw sadiq fa idza lahiqathu kana ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha. وإن الله تعالى لا يدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم. رواه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mayat di dalam kubur itu umpama orang yang lamih dalam air, tenggelam timbu. Yantadhiru da'watan tulhiquhum min abin aw ummin aw akhin asriq. Yang dalam keadaan begitu tu menanti-nanti doa daripada emak, apa, adik-beradik ataupun kawan-kawan. Fa idza lahiqathu, apabila sahaja dia memperoleh doa daripada orang yang masih hidup, kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu akan lebih bernilai mahal daripada dunia seluruh dengan isi-isinya. Wa inna Allah Ta'ala la yudkhilu ala ahli al-qubur min du'a'i ahli al-ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan doa orang hidup atas dunia kepada ahli kubur yang berada di alam barzakhnya amsal al-jibal. Doa itu umpama gunung masuk dalam kubur. Wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwat al-istighfaru lahum. Sesungguhnya hadiah yang mahal daripada orang hidup terhadap orang mati di dalam kubur adalah doa istighfar bagi mereka. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Di dalam kitab Syu'abul Iman juga kita boleh jumpa hadis ini dalam kitab kitab Mishkatul Masabih. Jadi hadis ini menggambarkan pertama, orang hidup masih ada hubungan terhadap orang mati dari sudut bagaimana dia menjadi asbab kebaikan kepada orang-orang yang mati. Memanglah setiap kita hidup dengan amalan masing-masing, dan secara mudahnya setiap amal kita tu ada dua je. Yang baik menatijahkan pahala, yang sebalik nama dosa. Itulah benda yang kita buat masuk dalam kubur. Kalau sekiranya baik itu lebih banyak daripada buruk, ataupun sebaliknya, kita semua pun faham bagaimana keadaan si mati akan bagaimana dihadapi keadaannya. Kita semua faham. Jadi
masih ada ruang kebaikan yang boleh diperolehi oleh orang yang mati daripada hasil kebaikan orang hidup. Itu daripada kelebihan, daripada kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kata apa, Nabi dah sebut dah. Ya kalau mati-matilah dia tu, kalau jahat mati jahat-jahat dah sesuai dengan apa yang kejahatan dia buat. Kau dah dapat segala bentuk jenis azab dan kubur. Nak buat macam mana kalau tu Allah tentukan? Dan kalau sebalik Allah nak mengampuni segala dosa, itu pun hak mutlak Allah Ta'ala. Tapi special, istimewa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Nabi sebut sebahagian, walaupun mungkin bukan secara keseluruhan, kerana ada di situ tu manusia macam kita, namanya golongan para nabi dan rasul. Dah tentu itu bukan gambaran dalam hadis ini. Awliya illahi salihin, orang-orang salih yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah. Dah tentu itu bukan daripada gambaran hadis ni. Mau tak mau kita rasa ini kita punya hal lah ni. Ni kita ni, yang cerita dalam hadis ni kita ni. Ya, ilmu tak banyak. Dah kalau ilmu banyak, macam mana nak natijah amal yang banyak? Dah tentu logik aja. Logik aja, ilmu sikit, amal macam mana nak banyak? Orang yang ada ilmu banyak saja pun tidak mampu untuk menghasilkan amal yang banyak. Ilmu yang banyak tak dapat nak hasil amal yang banyak. Macam mana kalau yang sedikit? Ilmu kita yang sikit, amal kita yang sikit, dah amal yang sikit itu pula tidak sempurna dan tidak mampu diimbangi dengan dosa dan kesalahan yang setiap hari. Mana nak imbang? Maka sebab tu kita mengharapkan rahmat dan belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala atas keistimewaan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah orang yang besok di akhirat buka kitab amal, dia dapati tercatat banyak dalam tu astaghfirullah, 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 banyak dalam kitab amal tu. Orang macam ni, kata Nabi, bahagia dia besok di akhirat. Banyak catatan dia, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dalam satu hadis qudusi riwayat Imam Muslim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ni hadis qudusi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kamu ni buat dosa siang malam. Tukhti'una bil-laili wan-nahar, maknanya dia tiap hari, setiap masa buat dosa dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah kata wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a. Tapi dalam masa yang sama, kau jenis manusia, jenis makhluk yang aku cipta, yang aku dah tetap dan pastikan kamu akan buat dosa tiap hari siang malam. Tapi dalam masa yang sama, aku jadikan zatku pengampun dosa yang macam-macam, kecuali syiriknya. Habis semua dosa kau buat dan boleh ampunkan, tak ada masalah. Fastaghfiruni, mintalah ampun. Aku ni maha pengampun, kau boleh hontok ya. Padahal tiap hari kau buat dosa. Mulut kau apa yang kau sebut, telinga kau apa yang kau dengar, mata apa yang kau tengok, tangan apa kau yang ambil, apa yang kau terima dan apa yang kau beri, kaki kau melangkah pergi mana. Masjid tak berapa, tempat sia-sia tu menyambat lambat kita sampai. Allah kata fastaghfiruni, apa masalah kau? Minta ampun dengan aku. Aku ni maha pengampun. Kau nak masuk dalam kubur buat dosa kau. Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat Allah firman lagi, kalau sekiranya hamba-Ku datang kepadaku membawa sepenuh langit dosa, aku bawa ke dia sepenuh pengampunan macam mana sepenuh dosa. Macam tu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melampuh dosa. Khata' bukan khati', khata' banyak dosa.
melampau banyak dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, yang paling banyak dosa tu ada yang terbaik. Yang terbaik apa? Dia kembali bertaubat, minta ampun, memperbaiki keadaannya, patah balik pada jalan. Kalau dulu jalan salah, patah jalan betul. Dulu jalan buruk, patah jalan baik. Dulu jalan dosa, patah jalan pahala. Dulu jalan sosek, patah jalan hidayah. Itu cara Allah Ta'ala sabun. Ini di antara kalau kita tengok keliling kita sekarang, kenapa ada penyakit-penyakit semua ni? Bukan sebenarnya kalau kita betul-betul perhalusi lah. Tak heran kalau Allah Ta'ala timpa musibah dengan apa yang ada dengan kita hari ni. Itu dikarenakan dosa manusia. Quran ada sebut, hadis pun ada sebut. Nak heran apa melampu-lampu. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara tanda-tanda kita ni menghampiri kiamat apabila berleluasa fahishah, idza fashatil fahishah, apabila berleluasanya kemungkaran, kemaksiatan, perzinaan, hatta yu'linu fiha, sehingga benda tu yu'lin benda tu dah bebas dah, orang semua tahu, diiklankan, dibuat cara torang-torang, tak ada rasa malu, tak ada rasa takut. Ni deh zina, ni deh minum arak, ni hiburan yang melampau-lampau, semua dah. Ada tak ulama bercakap? Ada. Ada tak orang berilmu baiki dan betul-betul? Ada. Ada tak orang menagu? Ada. Dia dan apa peduli? Itu mu'tadin, itu melampau namanya. Itu kalau jadi, Nabi kata apa? Zuhurul amrad allati lam takut minal aslaf, akan terbitnya penyakit-penyakit yang sebelum ni penyakit tu tak pernah wujud mana-mana zaman pun. Nabi kata maknanya kalau benda ni jadi, itu satu alamat, tanda, signage. Allah nak beritahu, dia tahu bona dah melampau, bona dah mungkar maksiat ni, tahu dah melampau. Maka Allah Ta'ala timbulkan penyakit yang tak pernah timbul sebelum ni. Maka kita lah kena ambil ingat, Ustaz dan duduk masjid tak ada kena ngono dengan fahishah, tak ada kena ngono mungkar maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia kata, ya Rasulullah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu bagi tahu, innal balaa idza nuzila ya'um, sungguhnya bala ni bila turun habis semua kan merata habis. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tanya, ya Rasulullah, apakah kita pun tertimpa juga? Wa fina salihun, sedangkan ada pada kami ni, keliling-keliling kami, dokek-dokek kami yang bersama dengan kami pun orang-orang saleh. Mayang kuat, puasa kuat, zikir kuat, Quran kuat, soleh lah. Ada orang soleh. Kono juga ke ya Rasulullah? Nabi kata, na'am, idza kathural khabath. Yo, kono juga kalau dah melampau-lampau maksiat tu. Ulama membahas dan menafsirkan apa maksud idza kathural khabath. Apa maksud apabila mungkar itu dah berleluasa, dah tahu benar. Kata ulama yang di antara maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, walaupun kita baik, walaupun kita saleh, walaupun kita kaki masjid, walaupun kita tak ada kena-mena dengan kemungkaran dan maksiat yang berluasa dan melampau ke luar non, walaupun begitu, tapi kita tak pernah bergerak untuk berusaha menafikan dia. Kata semua ulama, ya kita tak suka, ya kita benci, itu masih tahap selemah-lemah iman, kata Nabi. Kok kita selemah iman tu jadilah, sebenarnya belum lagi jadilah tu, belum lagi. Kono juga dengan kita kono.
Itu yang Nabi SAW sebut. Sebab tu kalau kita hari ni tak heran berapa banyak kes-kes yang melibatkan COVID-19 kono juga orang masjid. Tengok-tengok orang tu bukan jahat pun. Kenapa Allah Ta'ala nak bagi musibah bala kat dia? Kaki masjid ni jamaah 5 waktu tak penuh kat rumah masjid sabar kono. Nabi sebut dah, itu bukan salah dia, itu bukan jahat dia, tapi Nabi khabar dia kalau dia ni dia tak kira siapa di kono. Maka sebab tu kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa banyak-banyak. Kita terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada kerajaan Negeri Sembilan kita masih menggunakan aktiviti masjid. Cuma gitulah. Bila dah masjid ada aktiviti, dibolehkan aktiviti, mana payah kita semua ni. Kan? Kek Padang boleh jumpa kau. Kek Kodai boleh dia suruh makan minum. Tapi kenapa tak ke masjid? Kalau dah dibenarkan, hatta lebih teruk tu kalau yang luar tak datang ke masjid, teruk lagi minta maaf suruh. Dia ke masjid pula tak buat aktiviti masjid, tu lagi parah daripada orang luar tak datang. Orang yang dalam masjid dah kata kerajaan boleh buat kuliah maghrib, tak dibuat, tu lebih teruk daripada orang luar yang tak datang masjid. Tanggung dosa, takut apa? Inilah benda yang akan datang berkat untuk kita. Inilah benda yang akan datang pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang jemaah, buat aktiviti masjid. Kalau dah tak ada larangan, dia melarang ada sebab dan dia tak larang ada sebab, kenapa kita tak buat? Kenapa kita tahan benda tu? Tu jawab besok. Tu susah. Orang nak agama, bang menghalang agama. Sebab Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala sebut, Waman adzamu mimman mana'a masajid Allah. Siapakah orang yang paling jahat daripada orang yang menghalang di masjid? Bukan setakat menghalang aktiviti masjid pun termasuk dalam mana ayat. Waman adzamu mimman mana'a masajid Allah. Siapakah orang yang paling jahat daripada orang yang menghalang sesuatu ke masjid? Yang itulah kita nak kena faham. Tu kadang-kadang susah nak menghalang orang. Alhamdulillah, kan? Pihak yang berkuasa benar ke aktiviti masjid, dia ada sebab. Jadi kita jangan pergi tutup aktiviti masjid. Mana dah kuliah maghrib, okey subuh tak boleh buat, tak payah buat, akurlah kita. Tapi kenapa kosong masjid pada waktu maghrib dengan kuliah ilmu? Alhamdulillah, baru-baru ni semalam pihak kerajaan melalui Jabatan Agama Islam Negeri kata apa? Buat solat hajat, buat baca yasin. Ini yang kita nak, ini yang terbaik, ini yang akan menghapuskan bala, ini yang akan mengangkat musibah. Tapi mungkin sebahagian kita tak nampak, mungkin kita sebahagian kita tak tahu, sebab kita berada di masjid, katakan masjid Bancu ramai orang. Jangan tak tahu tuan-tuan, pergi tengok masjid-masjid lain, berapa korek yang datang baca yasin untuk musibah ni naik, berapa korek yang datang salat hajat untuk musibah yang keadaan Allah Ta'ala. Layak Allah tambah lagi musibah. Wa ya'fu an kathir. Datang masjid pun tak nak. Sembahyang hajat untuk kebaikan kau sendiri tak nak. Kau orang kafir, kau Islam. Ini masalah kita. Dah beri ruang terbaik dah. Mana anak-anak muda? Masih lagi lekor. Mana orang tua lah yang banyak masjid, yang tunggu 2-3 minggu nak jemput Allah Ta'ala ni. Orang muda bagaimana? Orang muda kalau datang masjid, panuhan masjid, tak boleh ngaleka. Mati bukan kira mutu orang muda. Dia nak sentap, dia sentap ya. Dia nak ambil, dia ambil ya. Jangan rasa kita banyak masuk. Muslimin rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan beri manfaat pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberkati hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjukkan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita jadi orang baik dunia dan akhirat, untuk kita besok bila kembali duduk pada tempat yang baik bersama dengan manusia terbaik di sisi yang maha baik, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, kurang daripada kalamahan saya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك.